السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. آه kita masih lagi di muka surat 269, sambungan hari itu 269. Dakwah setiap rasul adalah ibadat kepada Allah dan melarang syirik. Ya, dakwah semua rasul macam itulah, alaihi wassalatu wassalam wa ala nabiyyina salawatullahi wassalamuhu. Kata Syekh Musannif rahimahullah, wa kullu ummatin ba'athallahu ilaiha rasulan. Setiap umat Allah Ta'ala utuskan kepadanya seorang rasul. Setiap umat ada seorang rasul. Jadi berapa banyak umat yang daripada Nabi Nuh alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sangat banyak lah, tak terhitung lah, sangat banyak umat tersebut kan. Baik. Maksudnya Allah telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul yang mengajak menyembah Allah semata dan melarang mereka menyekutukan Allah. Jadi maknanya perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala berlaku pada setiap umat lah. Tidak ada umat yang terkecuali, ya kan? Tidak ada umat yang terkecuali kecuali mereka yang tidak sampai kepada mereka dakwah Rasul. Dakwah Rasul maknanya di zaman tu ada Rasul atau zaman tu ada syariat, tapi syariat tersebut tidak sampai kepada mereka. Ada sebahagian manusia kan, contohnya kita kata orang-orang yang berada di tengah-tengah hutan Amazon, hutan pendalaman yang tak pernah manusia mana masuk pada mereka pun kan. Tapi ada wujud manusia di situ. Kan? Kadang-kadang kita fikir, pelik macam mana ya? Ada manusia yang boleh berada. Okey, para pendengar sila tutup kamera dan mikrofon. Ya, tutup kamera dan mikrofon. Okey. Maknanya, kita fikir macam mana kalau ada orang boleh berada, sedangkan mereka ni anak cucu Adam alaihissalam juga. Tapi macam mana mereka boleh berada di tengah-tengah belantara tadi kan? Wallahu ta'ala alam. Macam mana andaian yang kita nak buat tadi? Okay? Bahawa mereka ni, maknanya manusia yang di tengah ni, mana mereka juga makhluk manusia yang diberi oleh Allah Ta'ala akal fikiran. Kan? Manusia. Kan? Bukan daripada beruk. Manusia. Kan? Ada zuriat. Cumanya pakaian mereka tak ada pakaian. Kan? Tutup kemaluan je. Kan? Jadi, kita pun tak tahulah macam mana mereka boleh kita pun tak tahu macam mana mereka boleh sampai di tengah hutan rimba tadi kan. Tapi nak ceritanya bahawa kalau tidak ada sampai kepada mereka agama, jadi maknanya orang macam ni Allah Ta'ala maha adil lah. Allah maha adil. Walaupun mereka tadi memilih untuk menyembah sesuatu selain daripada Allah Ta'ala, mereka tak kenal Allah Ta'ala. Dia kata ulama tentang orang yang macam ni, mereka akan dibangkitkan oleh Allah di hari akhirat. Nanti mereka akan diuji lah. Akan diuji. Mengikut riwayat tu menyebut bahawa mereka akan disuruh masuk ke dalam neraka jahanam. Mereka diperintahkan oleh Allah untuk terjun ke dalam neraka jahanam. Maka yang taat kepada Allah Ta'ala itulah yang selamat. Yang tidak taat kepada Allah itulah yang tak selamat. Jadi Allah Ta'ala a'lam macam mana keadaan masing-masing lah. Kan? Jadi Allah meletakkan orang ni dalam syurga, meletakkan orang dalam neraka, itu adalah di atas dasar keadilan dan hikmah Allah Subhanahu wa taala yang Allah Maha mengetahui. Baik. Jadi semua rasul Nabi mengajak kepada menyembah Allah, mengesahkan Allah, dan inilah dia untuk pengetahuan kita bahawa inti dakwah yang menjadi inti dakwah para rasul adalah ajaran ataupun ajakan ataupun seruan kepada tauhid.
seruan kepada mengesahkan Allah Ta'ala. Jadi kehidupan di atas muka bumi ini bila ada kesyirikan, tidak ada tauhid, maka tidak ada makna kehidupan ini. Tidak ada makna. Bahkan manusia itu hidupnya seperti haiwan, bahkan lebih sesat daripada haiwan. Balhum adallu. Balhum adallu. Cuba kita tengok sini ayat Quran yang cerita tentang kesesatan manusia yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Saya cuba share apa nama skrin. Okey, mana dia? Hmm. Okey, saya tengok sini ayat Quran. Nampak kan? Saya nak cari ayat balhum adallu. Senang kita nak tunjuk kan. Ayat surah ni yang saya tunjuk ni surah nombor 7 surah Al-A'raf kan ayat 179 dan satu lagi surah yang makna dia sama tapi ayat dia lain. Ni, ya kan? Surah 25 ayat 44. Dan ni. Jadi ni ayat tengok ya, surah nombor 25 ayat 44. Ayat dia lain, yasma'una au ya'qilun. Inhum illa kal an'am bal hum adallu sabila. Ayat ni dia lafaz dia tak sama dengan ayat nombor 7 ni, surah nombor 7 ni. Ayat 109 kan? Ulaika kal an'am bal hum adallu. Ulaika humul ghafilun. Ya? Jadi dua ayat ni menunjukkan makna yang sama tetapi lafaz dia punya lafaz siak ayat tu berbeza. Cuba kita tengok surah 25 ayat 44 ni. Ya kan? Di sini kan. Kalau kita nak suruh dia baca boleh je. Ya. Atau apakah kamu mengira bahawa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami mereka itu tidak lain hanyalah seperti binatang ternak. Bahkan lebih sesat jalannya dari binatang ternak itu. Kan? Ini yang kita jumpa dalam ayat ni. Okey, tak apalah. Saya nak cerita bahawa kat mana tadi kita? Okey, stop share screen. Okey, itulah kan. Jadi maknanya nak cerita kata mereka yang menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala ni lebih sesat daripada haiwan ternakan. Kan haiwan ternakan ni maknanya dia mati-mati macam tu je lah habis lah. Tak ada apa dah. Tak ada hisap bagi dia. Ya kan? Cumanya disebut dalam hadis lah. Apabila apa nama satu haiwan dia menyakiti haiwan yang lain. Akan di akhirat nanti akan dibangkitkan haiwan yang disakiti. Itu akan balas balik lah. Kalau yang ni tanduk yang tu. Maka akan dibangkitkan. Maka yang tu tanduk yang ni balik. Lepas tu habis lah. Itu saja. Setakat itu saja. Maknanya yang Allah Ta'ala inginkan untuk mereka lah. Begitu. Baik. Kemudian tengok balik apa yang kita baca tadi. Dalam firman Allah Ta'ala wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Dan tidak adalah daripada satu umat pun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan. Ya, maknanya datang setiap rasul, setiap umat. Maknanya setiap umat ni setiap generasi lah kan. Setiap generasi, setiap umat. Apa ni angkat tangan untuk apa? Nak tanya soalan ke? Baik. Tanya tak apa. InsyaAllah. Jelas kan? Mudah ya. Dan firman-Nya ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sesungguhnya kami telah utuskan pada setiap umat seorang rasul, hendaklah kamu semua beribadah kepada Allah Taala sahaja. Jadi ibadah ni pada ibadah ni kita dah sebut selalu kan, itu satu nama yang melengkapi bagi segala perkara yang Allah Taala suka daripada perkataan dan perbuatan ya. Perkataan yang dan perbuatan sama ada perbuatan itu khusus ataupun perbuatan yang umum. Ibadat umum ataupun ibadat
khusus. Baik. Adalah kamu semua menjauhi tagut. Tagut ni adalah sesuatu yang disembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah tagut. Tagut yang paling besar apa dia? Iblis lah. Tagut yang paling besar adalah iblis. Baik, ayat di atas, yang di surah An-Nahl ayat 36 adalah hakikat makna la ilaha illallah. Hakikat makna la ilaha illallah. Jadi kita mengetahui bahawa di sana ada syarat-syarat, syarat-syarat la ilaha illallah ni kan. Jadi maknanya uh, antara syarat-syarat la ilaha illallah apa dia? Ilmu lah, ilmu, yaqin. Baik, ilmu, yaqin, ikhlas, wasidq, ya ilmu, yakin, ikhlas, jujur dan mahabbah, cinta, taat ataupun patuh. Itu di antara syarat-syarat la ilaha illallah kan. Di sini boleh saya sharekan skrin tentang apa nama syarat-syarat la ilaha illallah ni supaya jelas. Kalau siapa nak salin pun boleh lah. Kan? Tapi senang je. Maknanya kalau kita ada internet ni, kita Google lah. Nak tulis syarat-syarat la ilaha illallah tu, mana dia akan keluar lah kan. Lebih kurang 10 syarat tu kan. Ataupun 8 syarat. 8 syarat. Syarat la ilaha illallah tadi. Kan? Baik. Kemudian saya ulang, ilmu. Syarat la ilaha illallah, ilmu. Yaqin. Ilmun. Yaqin. As-sidqu. Ilmu ni mengetahui lah. Maksud kita sebut la ilaha illallah tu dalam keadaan kita mengetahui. Ya kan? Kemudian yakin. Kita sebut dalam keadaan kita tu yakin bahawa tidak ada yang layak disembah dengan sebenarnya kecuali Allah. Kemudian jujur, as-sidqu. Jujur. Kita sebut dalam keadaan kita jujur lah. Bukan kita macam orang munafik, tak. Kemudian ikhlas. Mana memang ikhlas kita sebut. Tak dipaksakan. Begitu. Kemudian apa dia? Inqiyad. Patuh. Kan? Patuh. Kemudian mahabbah. Cinta. Kan? Cinta kepada perkataan cinta kepada la ilaha illallah tadi kan. Bila kita kenal, maka kita cinta lah. Begitu. Kemudian kufur dengan apa yang disembah selain daripada Allah Ta'ala. Itu di antara syarat-syarat la ilaha illallah. Ayat di atas surah An-Nahl adalah hakikat makna la ilaha illallah. Kan? Dia sebut syurut ataupun syarat-syarat la ilaha illallah tu apa dia? Kan? Ilmu, mengetahui, kemudian yakin, kemudian ikhlas. Kan? Kemudian jujur, kemudian apa lagi, inqiyad, patuh, kemudian mahabbah, mencintai, kemudian apa nama, kufur terhadap apa yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat-syarat la ilaha illallah yang saya sebut tadi lah. Kemudian saya sebut tadi apa dia, bahawa kerana la ilaha illallah itulah diutusnya para nabi, kerana la ilaha illallahnya itulah ditegakkan 7 petala langit dan bumi, diciptakan segala jin dan manusia kerana la ilaha illallah, supaya mereka, yakni kita semua, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa menyekutukannya dengan sesuatu pun. Itu yang saya sebut tadi. Baik, yang kelimanya, qala Ibn Al-Qayyim rahimahullahu taala, telah berkata oleh Ibn Al-Qayyim rahimahullah, at-taghutu, taghut apa dia taghut? Taghut ialah ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in. Ya, Ibn Qayyim kata taghut adalah sesuatu yang seseorang hamba melampaui batas yang telah ditetapkan, yang digariskan, melampaui batasan, sama ada yang disembah ataupun yang diikuti ataupun yang ditaati. Ya, maknanya begitu. Jadi Allah Ta'ala menetapkan garis panduan di antara garis panduan itu tidak boleh menyekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu pun. Jadi apabila orang menyekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu pun, mana dia telah apa nama, mengikuti taghut lah. Ataupun dia itu menyembah taghut, ataupun dia itu sendiri yang jadi taghut. Kan? Taghut. Maksud penulis di atas adalah bahawa kesempurnaan tauhid hanya dengan menyembah Allah sahaja. Tidak membuat sekutu dengannya, serta menjauhi taghut.
Allah mewajibkan hal itu kepada setiap hambanya. Taghut berasal dari kata tughyan. Tughyan, tagha. Ada tagha yatghi, tagha yatghi, yatghi atau yatghu. Tughat. Tughyan. Artinya melampaui batas seperti dalam firman Allah Ta'ala. Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Sesungguhnya kami. Ketika taghal ma'u, air itu melampaui. Tagha. Enggak, air itu naik, melampau lah. Sampai ke mana? Ke gunung. Hamalnakum, kami pikulkan kamu semua. Kan? Kamu semua ni maksudnya Nabi Nuh AS dan orang-orang di atas kapal lah. Baik, ayat ni Allah Ta'ala sebut kamu semua. Kenapa Allah tak sebut hum? Kenapa Allah tak kata hamalnahum fil jariyah? Kami pikulkan mereka. Kami bawa mereka di dalam di atas lautan itu. Kenapa Allah tak gunakan hamalnahum, tapi Allah akan gunakan hamalnakum inna lamma taghal ma'u hamalnakum. Sesungguhnya kami apabila kami air itu telah melimpah naik sampai ke gunung, kami pikulkan kamu semua di atas kapal itu, bahtera itu. Jadi soalannya kenapa? Siapa boleh bagi jawapan? Inilah boleh jawapan tentang soalan ni. Agak-agak siapa boleh jawab? Jawab je lah. Salah pun tak apa. Okey, saya bagi peluang jawab. Hal minkum rajulun rasyid? Agak-agak faham, agak boleh jawab tak? Kalau orang tanya kita lah. Kalau orang tak Muslim lah, kalau non-Muslim yang baca Al-Quran. Non-Muslim dia baca Quran. Kan? Dia baca Quran, lepas tu dia baca translation lah. Dia kata, Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Kan? Sesungguhnya telah tak kala air telah naik sampai ke gunung, kami bawa nenek moyang kamu dalam bahtera. Tapi kenapa dalam bracket tu nenek moyang? Kenapa Allah tak tulis kamu sedangkan dalam ayat tu kamu dalam bahtera. Kum tu kamu semua. Allah tak kata nenek moyang kamu. Agak-agak kita nak jawab macam mana kalau kawan kita non-Muslim. Kita kan ada kawan kan non-Muslim kan. Agak-agak kita nak jawab macam mana. Takkan kita nak kata, ya aku tak tahulah. Kan, memang kita kena kata, kalau kita tak tahu, memang kita kena kata kita tak tahu. Tapi kita rasa macam, terpukul lah kan. Terpukul lah. Dia kata, kau Muslim. Kau Muslim. Tapi kau tak tahu ini. Kitab suci kau tak pernah baca ke? Okay. Jadi, maknanya agak kita macam terkedu lah kan kita kan. Jadi jawapan dia, kita nak fikir jawapan macam mana agak. Kita nak hantam saja aku, no? Jadi jadi begitulah. Maknanya, alhamdulillah lah maknanya kan. Kita berada dalam grup para pelajar ni. Kita boleh tahulah, boleh belajar kan. Banyak benda yang kita tahu, orang tak tahu. Ya, kita ustaz-ustaz yang mengaji tu pun, yang mengaji dah sekian dulu lama kita mengaji kan, belajar. Jadi kita pun banyak benda kita tak tahu sebenarnya. Banyak benda kita tak tahu. Saya pun saya pun sama jugalah. Ya kan, banyak benda yang kita tak tahu. Rupanya ilmu Tuhan ni kan, yang Allah Ta'ala berikan ni teramat luas. Bukan semua yang kita tahu, orang lain tahu. Dan tak semestinya apa yang kita tahu, orang lain tak tahu. Kan? Dan apa yang orang tahu tak semestinya kita tahu. Kan? Dan itulah dia semestinya masing-masing tahu apa yang dia tahu. Jadi jawapannya insya-Allah wallahu taala alam. Jawapannya itu yang terdetik dalam diri saya. Jawapannya maknanya kerana kita dulu berada dalam sulbi. Kita dulu berada dalam sulbi atau ruh nenek moyang kita sama ada. Yalah, tentulah kita ni dalam sulbi salah seorang daripada ahli kapal itu. Kan? Tentulah kita ni dalam sulbi salah seorang ahli kapal tersebut. Zuriat tu kan. Oh, di alam ruh lah. Tapi kita akan dikeluarkan daripada keturunan A, B, C, D, E, F, G
Ya, yang masing-masing berada di atas bahtera Nabi Nuh alaihi salam. Ya, mungkin ada orang yang keturunan Nabi Nuh. Mungkin ada yang keturunan apa nama salah seorang daripada kaum Nabi Nuh alaihi salam. Dan kita tentulah semuanya manusia yang hari ini, umat manusia yang hari ini berada di atas muka bumi, yang hidup di atas muka bumi selepas Nabi Nuh alaihi salam dan orang atas bahtera itu, mereka semuanya zuriat daripada orang-orang yang di atas bahtera itu. Ya, jadi Allah Ta'ala gunakan kamu semua tu maknanya kita dululah. Tapi kita berada di alam ruh lagi. Ya kan? Belum tercipta lagi sebagai manusia. Kan? Belum. Itulah. Sehinggalah beberapa ribu tahun barulah kita dilahirkan. Itu cerita dia kan. Itu di antara contoh jawapan lah. Wallahu a'lam bisawab. Baik, artinya tak kala air bertambah sehingga melebihi ukuran normal, maka nenek moyang kalian kami bawa ke dalam perahu. Yang ini bahtera lah. Kan kapal besar. Jadi kita kata tu kan, ilmu engineering. Ilmu engineering sejak sudah ada lah maknanya kan. Sejak zaman dulu lah, zaman Allah Ta'ala ciptakan Adam AS, bila Adam berada di atas muka bumi ni kan, ilmu sains, teknologi kan. Teknologi sains ni semua dah ada lah sejak zaman dulu lagi. Tidak macam mana tanpa teknologi dia pun nak buat kan. Nabi Nuh nak buat kapal bahtera. Jadi Allah Ta'ala ilhamkan, wahyukan kepada Nabi Nuh AS buat macam ni, ambil benda ni kan. Jadi macam mana yang, apa benda yang boleh terapung di atas air. Ini semua ilmu sains kan. Macam mana boleh terapung di atas air apa semua tu. Itu cerita dia kan. Oh, ini kita panggil. Tak ada suara lagi ke? Yang lain ada dengar suara tak? Hello? Ada Ustaz. Yang lain ada. Yang lain tak ada Okey. Tak ada tu maknanya di kamera di apa dia punya handphone dia tu. Dia punya tu. Okey itu cerita dia. Cerita pasal ilmu sains dan teknologi kan. Jadi teknologi kecanggihan zaman dulu ni mana setiap generasi dia ada teknologi dia sendirilah, tamadun dia sendiri kan. Macam tamadun Mesir purba lah apalah kan. Dia ada teknologi dia sendiri. Dulu kita kata zaman Andalus, kerajaan Islam Andalus kan memiliki teknologi yang hebat. Sehingga ada jam yang dipamerkan. Jam tu jam apa? Jam jangkau masa tu. Jadi maknanya jam tu ada tapi tak boleh berfungsi kerana dia orang tak ada siapa yang tahu teknik tu untuk menghidupkan jam tu. Kan? Kalau dia orang tak tahu macam mana nak hidupkan jam. Tapi ada gambar jam, apa bentuk jam. Siapa yang pernah pergi ke Spain ke apa ke? Kan Andalus kan. Saya tak pernah pergi cuma yang baru ni adalah pensyarah ditunjuk ni macam mana tamadun yang berkembang, tamadun Islam yang berkembang di Spain, Andalus tu kan. Depa ada jam. Tapi jam tu memang jam tapi sekarang dah apabila dijajah ditawan apa semua yang buat jam tu dah mati apa semua tapi tak tahu orang tak tahu macam mana nak hidupkan jam tu. Dan dia pun memang pernah hiduplah jam tu. Tu cerita dahsyat kan. Teknologi depa hebat. Ya, sehingga kalau itulah ceritanya bangunan tu yang begitu besar tercakap maknanya cakap suara pelan pun dia akan bergema. Lepas tu cahaya pula dia boleh menerangi kawasan. Dia ada sendiri. Dipanggil teknologi dia lah tu hebat dipanggil kan. Baik ni cerita dia. Allah Ta'ala beri ilham kepada umat setiap zaman tadi. Macam mana untuk hidup di atas muka bumi. Menurut istilah syar'i, definisi yang paling bagus adalah apa yang dikatakan oleh Ibn Qayyim rahimahullah di atas, iaitu setiap yang diperlakukan hamba secara melampaui batas. Baik berupa sesuatu yang disembah, diikuti dan ditaati. Maksud yang disembah, diikuti dan ditaati adalah selain orang-orang salih. Adapun orang salih tidak mungkin dijuluki dengan sebutan taghut meskipun ia disembah, diikuti ataupun ditaati. Kan? Sebab dia bukan suruh orang sembah dia. Macam 5 lelaki salih daripada kalangan kaum Nabi Nuh tu kan. Mereka ni dah mati dah pun. Bukan mereka suruh orang sembah mereka. Mereka ni adalah orang yang soleh yang taat kepada Allah Ta'ala. Mereka tu tak dipanggil sebagai taghut kerana bukan mereka yang mengajak manusia untuk sembah mereka. Okay? Itu maksud di sinilah. Walaupun ada yang sebelepasnya tu kan menyembah. Jadi itulah dia maknanya kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu dalam Fathul Bari sebut riwayat ini.
bahawa berhala-berhala kaum Nabi Nuh itu akhirnya, kan, sejak ribuan tahun tu akhirnya sampai di tangan bangsa Arab, dan setiap kabilah itu mereka ada berhala masing-masing. Ada Ya'uq, Yaghus, kan, Wad, Suwa', Yaghus, Ya'uq, Nasra tu kan, 5 berhala itu mereka masing-masing berada di antara di kabilah-kabilah tertentu daripada kabilah Arab Jahiliyah, kan. Berhala tu maksudnya ribu tahun lah ditemui oleh mereka dan sebagainya. Syaitan lah, mana kerja syaitan lah, kan. Jadi yang menghantar benda tu pada mereka. Jadi setiap kabilah tu mereka ada berhala mereka tersendiri. Kalau Wad berhala di sekian-sekian kabilah, Suwa' di sekian kabilah, Yaghus di sekian kabilah, Ya'uq di sekian kabilah. Alhamdulillah. Ya. Nasr di sekian kabilah. Jadi masing-masing. Ini maksud di Arab, di Arab zaman Arab Jahiliyah sebelum perutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berhala-berhala ni disembah lagi. Itulah. Berhala-berhala yang disembah selain Allah adalah termasuk taghut, ya, ulama su yang mengajak kepada kesesatan, kekafiran, perbuatan bid'ah, menghalalkan diharamkan Allah atau mengharamkan yang dihalalkan Allah. Okay? Mereka termasuk taghut, kan. Jadi pok-pok yang mengajak orang pergi sembah kubur dan sebagainya ni taghut, kan. Pernah tengok ada kan video sembah taghut. Kita boleh buka lah nak tengok, kan. Cerita maknanya orang yang menyembah kubur tadi. Pok-pok serban ni lah, pok-pok serban sujud pada kuburan. Depa ni maknanya tok guru depa tu lah taghut. Walaupun tok guru depa pakai serban, ada janggut, pakai jubah. Tok guru depa ni lah taghut yang menyuruh apa nama anak muridnya untuk pergi sujud pada kuburan itu. Itu dia. Ataupun mereka ni kenal sebagai ulama su, sesat, kan. Macam itulah. Macam kita kata Habib Umar Yamani tu, kan. Duk mari di Malaysia tu. Dia ni boleh declare, kata dia ni boleh jumpa Nabi SAW secara yaqazah. Yaqazah ni apa dia? Secara sedar. Dan anytime dia boleh jumpa. Dia nak bila-bila masa dia boleh bertemu dengan Salam. Sebab tu kita tengok video Ustaz Syed Sazwan, Syed Azwan Terengganu tu, kan. Dia ni orang Habib jugalah, tapi dia orang sunnah kita. Kan? Dia cerita. Maknanya di Yaman tu, Darul Mustafa Yaman tu, kan. Dia pun sebut apa? Darul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Sebab Darul Mustafa tu dia kata itu adalah milik Rasulullah SAW. Ya, Habib Umar ni dia maknanya dia walaupun dia pengasas, tapi hakikatnya Rasulullah yang mengasaskan, kata dia, bah. Kan? Dan dia pun boleh jumpa Nabi bila-bila dia nak jumpa saja. Jadi kita kata kalau begitunya, um, dia ni sahabat Nabi lah. Habib Umar ni sahabat Nabi lah. Kalau sahabat Nabi ni orang yang pernah berjumpa Nabi secara terang-terang, kena beriman dengan Nabi SAW. Dia jadi sahabat Nabi. Kita panggil Habib Umar radhiyallahu anhu lah. Itu yang pertama. Yang keduanya, apabila kan dia mendakwa yang macam tu, kan, bahawa syariat ni dia Rasulullah akan datang begitu pada dia, buat macam ni, buat macam ni, macam ni adalah agama, maka kenalah mansuh ayat Allah Taala kata al-yauma akmaltu lakum dinakum tu. Hari ini aku telah sempurnakan untuk kamu semua agama kamu, kan. Jadi pada zaman Rasulullah SAW membaca ayat tersebut, agama ni dah komplit dan sempurna. Tiba-tiba mai datang zaman Habib Umar pula, dia pergi cerita. Nabi suruh buat macam ni, Nabi suruh buat macam ni. Nabi pesan kat aku buat macam ni, macam ni, macam ni, kan. Jadi maknanya di situ adalah kekufuran ataupun keingkaran terhadap ayat tadi. Ini bahaya kufur, kan. Bahaya kekufuran dan bahaya kesyirikan tadi. Begitu. Jadi kalau orang tak mau tengok secara detail, macam tu bahaya, kan. Rosak. Tidak lah. Jadi orang Melayu kita ni mudah terikut, kan. Mudah sangat. Orang Melayu kita ni sangat mudah terikut. Marilah apa pun mereka akan ikut dengan mudah sekali. Kan. Payah. Maknanya bila kita cerita pada mereka bila dah benda tu besaran dalam diri mereka, memang susah mereka nak tinggalkan. Macam dulu mana ada geng-geng Habib ni mari ke negara kita, mana ada, kan. Yang kebelakangan ini sahaja yang kita dengar geng-geng Habib-Habib ni masuk mula, kan, kita tersebar dakwah-dakwah ajaran-ajaran mereka tadi, kan. Ajaran-ajaran mereka ni nasyid-nasyid tu lah. Di antara lain Hanana tu lah, kan. Sampai orang kampung ni dia pun ingat ayah Hanana tu selawat tu.
Dahsyat, teruk sampai macam tu. Orang boleh sebut kita orang kampung ni badui lah. Badui ni. Jauh daripada ilmu pengetahuan. Jauh dari ilmu pengetahuan. Dia pun tak tahu. Ini realiti yang saya sendiri alami lah. Ya kan? Ada orang tu dia memang bawa CD. Dia kata tolong terjemah Ustaz ni. Tolong terjemah Ustaz. Dia kata nak hafal selawat ni. Kita pun dengar apa selawat apa benda. Selawat ni kamu tak pernah baca kalau tahiyat dan solat kamu. Itulah selawat kita. Dia kata ni selawat ni sedap ni bagus ni. Ya kan? Buka. Ya Hanana. Ya Hanana. Allahu Akbar. Ini bukan selawat makcik oi. Ini nasyid. Lagu. Bukan. Bukan selawat. Dia kata ramai orang duk dengar ni. Astagfirullahaladzim. Kira ramai. Ya kan? Macam itulah kejahilan masyarakat kita yang sampai ke tahap. Tahap apa? Tahap mega, tahap apa? Jahil sungguh. Jadi bila kita nak beritahu kat mereka, kita ni, dia kata, orang ramai buat lah. Orang ramai dah tahu ni ustaz ni bukan reti. Kan? Dia tak sampai ke ilmu ni kat dia. Macam tu. Baik. Tengok ya. Orang-orang yang mendukung dan membantu para pemimpin untuk melawan hukum-hukum Allah dengan mengganti aturan hukum Islam dengan hukum jahiliah termasuk tagut juga. Ini para pemimpin yang mengutamakan hukum-hukum daripada hukum Allah Taala ni, mereka juga termasuk tagut lah. Kan? Tetapi kalau mereka melakukan dengan kejahilan, taklah sampai dikata mereka tu tagut. Kan? Kejahilan. Ataupun mereka ni buat benda tu kerana tahu tapi nafsu. Kan? Tapi nafsu mereka nak buat benda tu, taklah sampai mereka itu dikafirkan. Okay? Cumanya mereka ni fasik jelas lah. Fasik jelas lah apabila mereka mengetahui kan. Jadi kalau mereka tak tahu, kan, tak tahu tu tak jadi hukum. Tak tahu nak buat macam mana. Kita tak sampai pengetahuan tu pada mereka. Tapi bila setelah diberitahu, kan, maka dia masih lagi sombong, masih lagi nak ikut nafsu dia, maka dia maknanya terkeluarlah daripada garis kesolehan. Jadi masuklah dalam garis kurang-kurangnya, minimalnya garis kefasikan lah. Kan? Tak, walaupun tak sampai kepada kekufuran. Begitu. Ia kerana mereka melampaui batas. Seyogianya seseorang alim mengikuti ajakan dan sunnah. Seyogianya seorang alim mengikuti ajakan dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab ulama adalah pewaris para nabi. Jadi ini satu poin lah. Pewaris para nabi kan hari ni kita selalu dengar kan. Bila kita cerita satu perkara-perkara dia kata, ulama buat benda ni lah kan. Bukankah ulama tu pewaris nabi? Ni syekh ustaz ni cakap, ustaz ulama tu. Doktor sekian-sekian ulama tu kan. Takkan dia buat benda tu bid'ah kan? Takkan dia tak tahu? Kan bukankah Nabi kata al ulama warasatul anbiya? Dia guna hujah tu. Jadi apa-apa yang tok guru kita buat ni benda ni kita kena ikut lah. Tok guru pondok lah apa buat kan kita kena ikut lah. Kerana para ulama ni pewaris Nabi. Nabi sendiri kata. Tengok macam mana perkataan yang benar tapi dipesongkan kepada kebatilan. Perkataan itu benar tapi dipesongkan ke arah kebatilan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya saya ada soalan. Ya. Oh, nak tanya soalan. Beri salam ya. Baik. Jadi para ulama pewaris Nabi. Jadi perkataan pewaris. Ini kena faham betul-betul kan. Macam mana kita nak menjelaskan kepada orang tadi kan. Jadi kita belajar ni kita nak tahu, nak jelaskan, nak cerita pada orang lain lah. Jadi kita kata memang betul lah ulama pewaris Nabi. Tetapi pewaris ini apa dia? Pewaris ini dia mewarisi benda yang telah ditinggalkan. Kan? Dalam syariat umpamanya. Kan? Tapi kalau dia buat benda baru dalam agama, dia tidak panggil pewaris. Tidak dipanggil itu sebagai pewaris Nabi. Bahkan dia tu ahlu bid'ah. Dia melakukan bid'ah dalam perkara tersebut. Atau walaupun dalam perkara lain dia ikut sunnah, tapi perkara itu dia buat bid'ah. Maka dikira dia sebagai itu ahli bid'ah. Bid'ah nisbah kepada bid'ah yang dia telah lakukan. Dia bukan pewaris Nabi walaupun dia seorang ulama. Begitu. Ini kena faham perkataan. Sebab ulama adalah pewaris para Nabi. Ini ramai orang yang dia tak ambil berat perkataan ni kan. Dia kata tu, kita kan ulama kena ikut ulama kita ni kan. Tak boleh pandai-pandai sendiri. Ulama itu pewaris Nabi.
Kan? Jadi apa ulama buat kita kena ikut. Itu ayat yang tak betul tu. Itu kena ayat-ayat yang kena diubah. Ya kan? Sebab apa? Sebab ulama tak maksum. Kan? Ada ulama ni ramai. Ada yang pro, ada yang kontra dan sebagainya. Jadi kita kena ikut. Maknanya siapa yang dia berada di atas landasan as-sunnah, landasan Al-Quran dan landasan as-sunnah. Dan Quran dan sunnah itu macam mana cara difahaminya. Adakah dia faham dengan akal dia sendiri ataupun dia memahami dengan apa yang dicedok daripada riwayat-riwayat yang sahih daripada para sahabat radhiyallahu anhum. Gitu. Sedangkan para nabi mewariskan ilmu, amalan, akhlak, dakwah dan pengajaran agama kepada umatnya. Jika mereka melampaui batas, menjadi penjilat dan mendukung para pemimpin dalam menentang dan menghapus hukum Allah untuk menggantinya dengan hukum jahiliah, maka mereka menjadi tagut. Ni kita tengok kan. Orang kafir itu jelas lah. Tagut. Tapi orang Islam ni maknanya geng-geng fusak ni kan. Geng fasik, pok-pok fasik ni. Gitu. Sepakat berebut nak jadi pemerintah, pemimpin. Ya, tak kira lah. Pak lebay ke, tak lebay ke, semua ke. Kan jadi gitu. Kan? Dulu bukan main. Kan? Nak apa mendakwa apa uh, maknanya mengempin untuk mengajak kepada hukum Islam dan sebagainya. Kan? Bila dah dapat pangkat, kedudukan, terbaliklah pula jadinya. Ini fitnah yang Allah Ta'ala timpakan kepada orang yang ada pengetahuan agama lah. Dan bersekongkol dalam kan. Jadi macam tu. Rosak habis. Pangkat kan. Merebut jawatan dan sebagainya. Jadi huru-hara habis. Sekarang kita kata tu lah. Negara kita dah jadi huru-hara lah. Semua bekan berebut nak jadi pemerintah. Bukan saling nak tolong-menolong dalam kesusahan kan. Jadi semua dalam tak kira lah. Yang jenis rakus ni. Ya kan? Dia rasa dia yang terbaik. Jadi tentu orang tadi. Dia rasa dia yang terbaik. Sebab tu dia nak jatuhkan orang lain. Dia rasa dia yang terbaik. Sedangkan Allah Ta'ala kata. Fala tuzakku anfusakum. Jangan kamu mensucikan diri kamu. Jadi puak-puak yang ahli politik ni. Bagi saya. Allah Ta'ala alam bisawab. Mereka ni mana mensucikan diri mereka lah. Itu ayat di antara ayat yang mereka lawan. Walaupun mereka tak lawan secara terang. Tapi secara lisanul hal. Kan? Mereka lawan ayat itu. Allah kata, فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ. Jangan kamu duk mensucikan diri kamu sendiri. Tapi puak-puak kata-kata kan. Ahli politik ni yang ada berebut jawatan dan sebagainya. Mereka ni macam tu. Kan? Dia bukan nak fikir pasal rakyat yang teruk dan sebagainya kan. Suasana hari ni. Bukan nak membantu kerajaan yang sudah sedia ada. Kenapa mereka tak mau berganding bahu? Pelik tak? Fikir dah macam saya fikir. Kenapa mereka ni kita kata pembangkang-pembangkang yang ada tak kisahlah. Nanti mereka jadi menteri yang ni jadi pembangkang tak kisahlah. Dalam suasana kan kita ni umat Islam. Kenapa mereka tidak saling bantu-membantu untuk menaikkan taraf kehidupan rakyat, usaha negara kan. Untuk inilah kebaikan rakyat dan negara. Kenapa? Masing-masing kan. Nak pijak, nak menjatuh kau ni, nak naik dia. Nanti dia naik, oleh pula menjatuhkan dia. Tarik dia. Siapa yang di atas akan ditarik jatuh ke bawah. Macam tu. Jadi itulah dia realiti manusia kita kata. Mereka yang menjadi pemimpin kita hari ni macam tu. Rakus. Kan? Jadi kalau yang ada tu kita bantulah dia. Kan? Mereka kenapa tak sama-sama bantu? Contohnya bagi. Kan? Dan dia ada parlimen apa semua. Dia bagi cadangan dan cadangan yang terbaik. Maka sama-sama lah laksanakan cadangan. Tapi itulah kalau ada hati mereka ni ada penyakit pokok ni kan. Gitu. Politikus. Nama pun politikus. Jadi harap kita jangan terjebak. Jangan ditaksub. Harap. Ya. Ya. Harap jangan kita jadi taksub dengan mana-mana parti. Kita belajar ilmu ni kan. Jangan cenderung pada mana-mana parti. Jadi siapa yang memerintah itulah dia pemimpin kita. Kan? Kalau kita disuruh memilih, terpaksa memilih. Kalau terpaksa memilih, pilihlah yang kita nampak pada sudut pandangan mata kita yang terbaik untuk yang dia boleh tu, mana dia boleh aslah. Dia boleh berusaha untuk memperbaiki taraf agama dan kehidupan kita kan. Jadi kita ijtihad kita masing-masing lah. Ijtihad kita masing-masing. Tapi jangan jadi sudu lebih daripada kuah lah. Begitu. Benda-benda ni benda yang boleh merosakkan silap hari bulan lah. Begitu.
Jangan dia nak intimak ataupun nak pergi jadi ahli parti tu, ahli parti ni tak payah. Ini nasihat saya lah. Tak mau ikut nasihat pun tak ada masalah apa. Ini hanya nasihat saja. Kan? Tak perlu. Kan? Sebab manusia ni tak maksum. Jadi kalau kita nak bantu, kita bantu. Tak sebenarnya kita nak kena masuk parti tertentu. Kan? Tak semestinya. Jadi kita membantu. Sama ada dengan perkataan ataupun perbuatan kita membantu pemerintah kan. Dan sekarang kita membantu pemerintah apa dia? Kita ambil vaksin. Jadi kita masing-masing dah ambil vaksin dah. Alhamdulillah. Saya pun Alhamdulillah dah selesai vaksin yang kedua. Lebih kurang dah seminggu kurang macam tu. Kan? Jadi kita ambil lah. Walaupun macam-macam ada yang pro, ada yang kontra kan. Jadi ada yang anti-vax dan sebagainya, tak anti-vax dan sebagainya. Ini masalah ijtihadiah. Kan masalah ijtihad. Dia pun ijtihad dia macam tu, kita nak kata apa dekat mereka kan. Janganlah kita maki-maki mereka dan sebagainya. Begitu juga mereka dan seterusnya. Tapi kewajipan mentaati perintah itu, maka wajiblah. Wajib kita mentaati pemerintah. Baik, dalam perkara yang makruf. Jadi vaksin ni bukan perkara maksiat ya. Kalau perkara maksiat, kalau bunuh diri, juta-juta orang dah mati. Dah berjuta orang vaksin dah tak mati. Hak mati pun sekerat dua ya. Kan? Kalau kita kata boleh mati semua, matilah. Itu cerita dia. Baik. Pakat mati habis lah. Kemudian, ni cerita dia pasal itulah. Pasal yang berkaitan dengan hukum Allah Ta'ala tadi kan. Jadi kita kena ceritalah. Yang mengikut syariat Islam. Kalau nak taksub lah. Itu terpulang pada diri masing-masing lah. Adapun maksud ditaati adalah ditaati secara formal dan syar'i. Mereka ditaati secara syar'i. Jika perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, pemimpin yang semacam ini tidak disebut tagut. Nampak tak? Tengok Adapun maksud, saya ulang balik ni. Supaya kita lebih jelas ya. Adapun maksud ditaati adalah ditaati secara formal dan syar'i. Mereka ditaati secara syar'i jika perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak mengajak kepada perkara mungkar. Tidak mengajak kepada mungkar. Dia mengajak kepada yang makruf. Kan? Mengajak kepada keselamatan kita. Macam ni lah. Macam hari ni lah SOP kan. Standard operasi prosedur. Operation prosedur. Kan? Jadi kita ikut pakai mask lah kena keluar rumah. Dulu kita tak pernah pakai mask kan. Jadi rimas pula kan. Sesak apa. Jadi kena pakai lah. Itu hanya satu daripada usaha. Jangan kata pula. Pakai mask kalau nak mati-mati juga. Memanglah. Kan? Memanglah. Tapi kita wajib mengambil asbab. Asbab dia kan yang telah dikenal pasti asbab itu. Pakailah mask. Pakai hand sanitizer. Penjarakan sosial. Kan? Gitu. Ini perkara ma'ruf. Ini bukan perkara yang mungkar. Ini perkara ma'ruf. Jadi kita wajib mentaatilah. Ya. Kenapa? Kerana dia berbuat tadi untuk masalah kehidupan kan. Masalah kehidupan. Pemimpin yang semacam ini tidak disebut tagut. Dan semua rakyat wajib mentaati dan mendengarkan perintahnya. Ikut SOP wajib tak? Tak ikut SOP berdosa. Pasal apa? Lawan pemerintah. Lawan pemerintah. Begitu. Tak boleh guna alasan kalau kita ikut SOP pun. Kan? Kalau ikut SOP pun kena lah. Ramai orang ikut SOP kena pun. Memanglah. Memang. Tapi itulah dia antara solusi yang dikenal. Pasti. Sebab dia. Lakukanlah. Kan? Jangan banyak songeh. Gitu orang kata macam tu kan. Baik. Menaati mereka dalam hal ini bahagian dari taat kepada Allah. Oleh kerana itu hendaknya kita dalam melaksanakan perintah pemimpin dalam hal yang wajib ditaati. Tengok kan macam hari ni ramai orang jadi burat. Kan? Burat ni udah burat. Siapa tahu perkataan burat? Burat ni bara. Bara ni melampaui, derhaka. Hari ni ramai orang jadi berderhaka. Saya tengok baru ni, kebetulan tertengok dekat mana dalam handphone. 31 bulan baru ni kan. Kemarin lah. 2 hari lepas. Ya, kemarin. Rupanya ada demonstrasi ya. Demonstrasi suruh Perdana Menteri turun tahta. Ini pokok burat. Siapa yang buat benda ni dia telah melakukan
penderhakaan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berdosa. Dia berdosa. Kan? Jadi maknanya ni bila kita jahil dalam agama sampai tahap macam tu kan. Allah Taala perintahkan kita bersabar. Allah Taala kata wasta'inu bis sabri was salah. Dalam apa keadaan? Terutama dalam keadaan kita ni dengan pemimpin kita macam tu kan. Diperintahkan. Kenapa? Apabila kita melawan tadi akan berlaku benda yang lebih buruk. Sebab tu Islam disekat orang lagi dah. Jangan jadi burat. Jangan jadi penderhaka. Ya, ahli demonstrasi tadi mereka adalah para penderhaka lah. Kalau zaman Yazid bin Muawiyah, zaman dulu kena bunuh habislah puak-puak ni. Kan? Kalau zaman, kita zaman pemerintahan Bani Umayyah tu kan. Terutamanya zaman Yazid lah. Zaman Yazid bin Muawiyah kan. radhiyallahu anhu radhiyallahu an yani Muawiyah sahabat. Yazid tu bukan sahabat. Sahabat tu tabi'in. Yazid tu tabi'in anak dia. Siapa baca kisah Waqa'atu Al-Harrah tahun 63 Hijriah. Kan? Peperangan yang berlaku di Al-Madinah. Kan, yang mana penduduk Madinah mereka tak setuju dengan Gubernur Yazid, mereka halau kawan tu keluar. Yazid hantar bala tentera dia, maka berlakulah peperangan sengit di Al-Harrah. Ramai di kalangan anak-anak sahabat yang meninggal, yang mati kan. Ramai peperangan tersebut. Jadi Abdullah bin Umar antara yang masih hidup masa tu dia menasihati depa ni, jangan buat kerja ni, jangan buat kerja ni. Tapi depa bantah. Macam ni lah pokok demonstrasi ni macam itulah perangai depa. Walaupun di kalangan depa ada ustaz-ustaz. Walaupun di kalangan depa ada guru-guru yang berkopiah dan sebagainya kan. Ini depa ni mengajak kepada kehancuran. Dan pada diri mereka ada fikrah khawarij. Kita jangan tiru benda yang macam tu. Tapi kalau itulah kita hanya menyampaikan, kalau nak buatlah. Kita bukan boleh paksa macam mana kan. Tapi kita hanya menyampaikan. Yang tak setuju, dia tak setuju lah. Kan? Ni kalau nak marah, kalau nak left kelas, left group apa semua, itu merugikan diri sendiri. Bukan merugikan orang lain. Ini kerana kita jahil agama, yang kita merasa kita pandai, itu panggil jahil yang murakab. Jahil murakab ni, dia membahayakan diri dia. Bukan dekat diri dia, orang lain pun bahaya. Kan? Kita tak setuju dengan ustaz tu. Ustaz tu tak boleh pakai. Tak setuju. Jadi ustaz tu hanya menyampaikan di atas dasar kefahaman dia. Kalau kefahaman kita lebih faham daripada dia, kita keluarkan hujah kita. Kan? Begitu. Jadi kita perkataan fi'al madhi, fi'al mudhari', fi'al amal pun kita tak tahu macam mana kita nak berhujah dengan dia. Benda tu ya kan? Benda basic kita boleh faham. Baik, itu sudah ada. uh, jadi tugas kita menyampaikan, mengajak orang tak nak dengar, tak menerima, itu terpulang pada diri masing-masing lah. Tepuk dada, tanyalah. Ilmu, tanyalah. Iman dalam diri kita. Kemudian dia kata di sini, uh, oleh kerana itu hendaknya kita dalam melaksanakan perintah pemimpin adalah hal yang wajib ditaati. Nampak tak? Wajib, perkara yang wajib ditaati. Meyakini bahawa hal tersebut berarti beribadah dan berdekat diri kepada Allah. Nampak tak? Taat kepada pemimpin pada perkara yang ma'ruf adalah ibadat. Jadi lawan dia adalah kan? Dosa lah. Lawannya adalah dosa lah. Jadi lawan beribadat itu adalah dosa. Jadi ahli demonstrasi yang baru ni kan duk kata turun Yahudi apa Mahyudin turun macam mana dia kata? Turun Mahyudin. Astagfirullahaladzim, kesian kan orang tua tu kan. Dia dah berusaha sedaya payah, sedaya mampu dia. Dia bukan ada power apa semua dekat dia. Dia cuma berusaha setakat yang dia mampu. Kan? Jadi itulah dia, kita sebagai rakyat ni kita cuba bersabar. Bersabar, tak boleh nak sabar. Maknanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa kepada Allah Taala supaya Allah Taala hilangkan musibah ni kan daripada kita. Dia musibah tu berlaku sebenarnya dengan perbuatan kita sendiri, sebab siapa kata? Tuhan kata. Allah kata ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Kan? Apa yang menimpa kamu daripada musibah itu dengan sebab perbuatan tangan kamu sendiri. Kan? Ya, surah apa? Saya tunjuk ayat ni kan. Kita tengok ayat Al-Quran yang Allah Taala tunjuk di sini. Ma asabakum min musibatin. Kan? Ni. Ha. Nampak tak? Ya? Ni. Hmm.
Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri dan Allah memaafkan sebahagian besar daripada kesalahan-kesalahanmu. Ya? Ini yang apa nama? Um, Allah sebut dalam Al-Quran. Itulah dia. Baik. Dia kata sehingga ketaatan kita dalam menjalankan perintah tersebut menjadi upaya pendekatan kita kepada Allah Ta'ala. Dan hal tersebut kita laksanakan kerana Allah Ta'ala berfirman. A'udzubillah minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Adapun mentaati para pemimpin formal, iaitu apabila pemimpin tersebut kuat dalam kekuasaannya sehingga orang mentaati mereka sebab kekuatannya, bukan sebab dorongan keimanannya. Mentaati seorang pemimpin ada kalanya didorong oleh rasa iman. Okay, macam para sahabat radhiyallahu anhum mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat mentaati Abu Bakar sebagai khalifah. Para sahabat mentaati Umar sebagai khalifah. Para sahabat mentaati Osman sebagai khalifah. Para sahabat mentaati Ali sebagai khalifah. Nah ini. Ini adalah didorong oleh rasa iman. Iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah perintahkan. Allah yang perintahkan kita untuk mentaati para pemimpin. Allah kata ati'ur rasul. Ati'u Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan mereka yang memiliki urusan kamu. Menjaga urusan daripada kalangan kamu. Jadi ketua. Perintah mentaati ketua. Baik. Itu yang pertama. Kerana dorongan keimanan. Dan ketaatan semacam inilah yang sangat bermanfaat bagi pemimpin. Dan bermanfaat bagi rakyatnya. Tengoklah kita hari ni kan. Kan kita hari ni macam-macam orang kan. Tak sama. Orang ni macam ni. Dia macam tu. Setiap generasi, setiap zaman macam tu lah. Manusia ni tak sama. Pemikiran dia, apa nama, hujah dia, pegangan dia, keyakinan dia tak sama. Kan? Ada yang pro, ada yang kontra. Begitu. Baik. Dan ada pula yang mentaati pemimpin kerana kekuasaannya. Di mana seorang pemimpin tersebut diktator. Macam Hitler ke apa kan. Semua orang takut padanya. Kan? Ia akan menganiaya dan menindas siapa saja yang menentangnya. Dia akan membunuh kan. Macam Saddam dulu kan. Saddam Hussein dulu. Masa sebelum dia memerintah dulu kan. Gitu. Siapa lawan kena. Oleh kerana itu type apa? Type ni maksud dia kalau type ni ataupun tip tip. Maknanya kalau tengok dalam kamus bahasa besar bahasa Indonesia dia kata apa? Model. Kan? Dia bunyi-bunyi dia tip ke apa kata? Tip ke type ke? Kan? Gitu. Jadi dalam kamus KBB itu dia kata makna ni adalah makna model lah. Model. Contoh pemimpin dapat kita bezakan sebagai berikut. Kan? Ciri-ciri pemimpin boleh juga. Ya kan? Tip dia. Pemimpin dapat kita bezakan sebagai berikut. Pertamanya pemimpin yang kuat iman dan kekuasaannya. Inilah pemimpin ideal yang paling tinggi kedudukannya. Ya. Saya rasa kita sampai dulu insya-Allah. Nanti ada benda yang kita nak cerita. Kalau kita baca terus sekejap je lah. Kan? Tapi baca terus baca sendiri pun boleh insya-Allah. Saya takat sini dulu insya-Allah. Kita berhenti kat situ. Oleh kerana itu tip pemimpin dapat kita bezakan sebagai berikut. Jadi wallahu taala alam sampai di sini dulu. Kalau ada salah silap kekurangan saya, kesilapan apa semua, kekurangan saya dan kejahatan syaitan. Jadi wallahul musta'an. Ada soalan apa tak? Kalau siapa ada soalan, tengok tadi ada angkat tangan 2-3 orang angkat tangan tu siapa?
Nak tahu juga. Kau dah nak tanya soalan apa? Tak ada nak tanya ke apakah? Ada peluang. Kalau siapa yang nak tanya soalan, nak bagi pembetulan. Mungkin ada pembetulan kesilapan yang saya sebut tadi, mungkin boleh dibetulkan lah kalau ada kesilapan. Okey. Oh, ni ada soalan ni. Tak nampak dalam ni. Okey, pun masih tahu. Bila ada di kalangan kawan, sahabat yang duk selawat Hanana ni, apa dalil atau hadis dalam Quran yang menyatakan perbuatan itu salah berdosa sebab ramai yang sangat follow. Okey, puan. Dia sebenarnya dia uh, okey, sebenarnya macam ni. Kalau macam tu jawapan dia kan. Jawapan dia hadis bersifat umum. Kata Nabi SAW, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun ay mardud. Tu hadis Sahih Bukhari. Dia Aisyah radhiyallahu anha yang sangat pendek. Barang siapa yang mengadakan suatu urusan dalam agama kami, kan, dalam agama. Jadi selawat ni adalah benda agama, bukan agama, benda dunia, kan? Oh, ada nyamuk pagi ni. Kan? Aedes. Garu. Jadi maknanya urusan agama kita tak boleh nak buat pandai-pandai. Jadi sepatutnya yang minta dalil tu kita, bukan mereka. Kan? Jadi benda ni pernah berlaku pada saya ketika saya mula belajar dahulu lah. Baru saya tak kenal sunnah lagi. Tahun 92 tu kan. Tahun 92 saya baru sampai di Pakistan. Saya tak erti. Saya tak tahu sunnah tu apa. Saya cerita terang-terang. Walaupun saya belajar di pondok 4 tahun. Saya belajar di sekolah pondok 4 tahun. Tahun 87 sampai 92, 91. Kan? 4 tahun. Saya tak tahu langsung sunnah tu apa. Yang saya tahu ikut ceramah politik sana, ceramah politik sini. Idola tu Mak Sabu, Haji Hadi, itulah idola. Tak tahu, jahil. Kan, belajarlah kita pondok, jawi pondok tu kan. Penawar bagi hati lah, apalah. Kita pondok kan, belajar kita. Tak nahu dan sebagainya. Tak tahu sunnah tu apa. Jadi cerita dia bila sampai di Pakistan tu, kan, bila ada kawan sebut, kan, kan maknanya, saya nak, maksud saya nak, kan, nak potong janggut. Janggut dia dah mula, dulu mula dah janggut tahun, janggut mula dah tumbuh kan. Jadi saya pun nak cukur lah janggut. Nak cukur janggut lah kan. Nak cukur. Dia juga seorang sahabat kata, haram lah cukur janggut. Pertama kali dengar haram cukur janggut. Haram. Kan, bukan takat juga, gunting, repair, trim, tak boleh. Trim. Jadi, dia kata ada dalil yang melarang. Saya tanya pula. Apa itu, berikan dalil, dalil yang mengatakan perbuatan cukur janggut ini haram. Maknanya kita minta, contoh kita minta suatu dalil yang mengatakan benda itu haram dilakukan. Bukan yang berkaitan dengan janggut lah, dengan benda yang lain yang umum kita katakan. Perkara bid'ah. Jadi kalau nak sebut semua benda tu, sebab itulah asal dalam ibadat tu adalah haram. Jadi kaedah dia macam ni. Asal dalam ibadat tu adalah haram kecuali ada dalil untuk melakukannya. Asal dalam perkara muamalat adalah harus kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Jadi macam ni kita nak minta benda dalil. Satu dalil pada perkara yang sepatutnya orang yang kena tanya dalil kat kita, bukan kita tanya dalil kat orang. Macam ni lah ni. Kan? Dia kita beritahu saya selawat yang Hanana ni haram, mana dalil lah? Kan? Selawat yang Hanana ni salah, mana dalil lah? Yang pertama kita kata yang Hanana ni bukan selawat pun. Bukan selawat, dia hanya nyanyi nasyid macam tu saja. Pertama. Tapi yang keduanya, apabila kita nak menjadikan suatu ibadat itu sebagai ibadat, menjadikan suatu perkara sebagai ibadat, mendekatkan diri kepada Allah, kan, kita mesti ada dalil yang ditunjukkan oleh syariat, sama ada Al-Quran ataupun As-Sunnah. Dan Al-Quran dia datang secara umum, maka As-Sunnah menafsir dan menghuraikannya. Itu maksud dia lah. Kan? Ni. Baik. Jadi perbuatan itu salah dan berdosa sebab apa? Sebab melanggar tata cara ibadat yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi
wasallam, iaitu telah mengkhususkan sesuatu ibadat yang tidak ada dalam syariat. Kan? Mengkhususkan satu ibadat yang tidak ada dalam syariat. Jadi kita tak boleh nak khususkan ya satu ibadat. Itulah dia maknanya. Okey. Allah, inilah di antara jawapan untuk soalan pagi ni, insya-Allah. Ni Faizah angkat tangan, nak bagi tahu soalan ke nak beritahu nak balik lah. Memang kita semua nak balik mana? Keluar daripada grup. Keluar daripada kelas ni lah. Okeylah, insya-Allah kita dah sampai masa dia. Itulah dia. Kan? Wallahu taala alam bisawab. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.